ma jaa fit ta'anni wal ijlah. Itu bab yang datang pada menyatakan berlambat-lambatan dan gopoh-gapoh dan segera. Ini nak main satu tajuk pula. Dia kata hak mana bagus? At-ta'anni maksud dia apa? Slow and steady. Itu at-ta'anni. Kita buat apa-apa kerja pun biar slow and steady. Bukan lengai. Lengai tak mah. Lengai habang 10 kali duk oh tak mau, itu lengai, itu benar, itu tak mau macam tu. Yang kata ta'anni ni bukan lengai, bukan benar. Ta'anni ni buat kerja ni slow and steady, hasilnya cantik. Maksud dia apa? Bukan ijlah, bukan gopoh, bukan kalut. Gopoh. Nak main mengajar masjid ni gopoh, main bawa kitab lain. Dia ni mau duk gulung sejadah, mau duk rembah tiap belakang, pergi balik tak usah duk mengajar malam ni, bulan depan kalau sedia baru main, tak sedia tak usah main. Yang Islam suruh ni apa dia? At-ta'anni. At-ta'anni ni maksudnya apa? Buat kerja tak gopoh, slow tapi steady. Dan al-ijlah, gopoh-gapoh ini. Apa cerita dalam agama? Ketahuilah saudaraku, berlambat-lambatan ataupun berjimat ataupun cermat itu pada segala pekerjaan dipuji oleh syarak. Buat kerja cermat, buat bagi elok, itu agama puji. Agama tak mau jenis orang gopoh kalang kabut ni, tak mau. Ni pagi ni buat satu keputusan, saat lagi tak ada nak tengah hari ubah keputusan tu. Kalau kita jadi head department, kita jadi ketua jabatan di pejabat, pagi kita habaq dekat anak buah kita macam ni. Tengah hari pergi habaq depan ni, hak saya habaq tadi cancel, buat hal lain pula. Dia tak apa punya ketua dia ni. Tak steady kita ni, tak steady. Nak buat satu keputusan, nak bagi satu arahan, fikir bagi masak-masak dulu, bagi tahu. Yang duk gopoh, yang duk kalang kabut ni pasal apa? Tuan-tuan, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala pernah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan buka surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 20. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana summa inna alaina bayana kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Sedap. Yang kata ayat Quran ni, ya Allahu Akbar. Cara-cara kita baca yang tak ada tarannum, yang kita ni bukan qari, baca Quran tak sedap ni, bila kita baca, ambil masa baca, dia jerak main ke hati, rasa hebat Quran ini. Tuhan kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Tuhan kata wahai Muhammad, tak usah duk gelut, duk kalut, duk gopoh nak gerak lidah kerana nak cepat menguasai Quran. Tuhan tegur Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi manusia. Bila Jibril turun mai baca ayat yang merupakan wahyu kepada Nabi, Nabi ni atas kapasiti dia, atas sifat dia sebagai manusia, dia nak cepat kuasai apa yang Jibril ajak dah. Tuhan tegur. Tuhan kata apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan kalut sangat nak baca, nak kuasai Quran yang diturunkan ini. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Tuhan kata menjadi tanggungan kami, itu kerja kami, nak menghimpun Quran, letak dalam dada kamu, dan menjadi tanggungan kami untuk nak bagi kamu boleh baca Quran dengan baik. Itu sagopoh, itu kerja kami, Tuhan kata. Nak ingat 30 juzuk itu pun kerja kami. Nak boleh baca balik ayat yang diturunkan itu pun kerja kami, Tuhan kata. Tak sagopoh wahai Muhammad. Tuan-tuan, betul tuan-tuan. Itu ada anak-anak teringin nak bagi anak jadi hafaz Quran ni. Teringin. Bawa anak kita pi nak daftar masuk dekat Ma'had Tahfiz. Pi main peringkat interview fail dah, tak dapat. Depa bagi satu Quran, depa suruh hafal 2 muka surat dalam masa 15 minit. Anak kita duk ulang ayat satu tu yang tak boleh pi. Dia keluar-keluar mai kita tanya, "Macam mana abang? Macam mana abang?" Dia kata, "Pocik." Apa dia? Pocik. Tak boleh lah, tak boleh. Dia bagi 15 minit sampai 2 muka. Mana boleh abang ingat satu ayat dia? Memang pocik satu ayat. Kalau sebelah muka boleh sembang lagi lah. Tak, satu ayat
Pergi cari tang lain pula. Tak boleh masuk Darul Quran yang tak apa. Pergi cari tang mana, hulu kampung mana ni, siapa ustaz mana ke balik mai buka budak ada 15 orang. Apa pun nak bagi anak kita hafal Quran juga. Masuk di situ. Abang kat ustaz tu, ustaz apa keperluan duit ringgit apa semua saya tak ada masalah. Saya boleh bagi, ustaz bagi anak saya boleh hafal Quran 30 juzuk. Ustaz ni kata insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Duit pun dia ambil buat dalam poket. Budak ni tak boleh. Nak buat macam mana? Lepas sebulan kita bertanya, ustaz macam mana anak saya? Pocik juga. Sebulan dia kata orang lain dah boleh 30 muka dah. Sehari dia ambil semuka. Anak nampak dua ayat tu 1, 2, 3, 4, 5 dia patah balik 1, 2, 3, 4 pula dah patah balik 1, 2, 3 kodok merosot anak ni. Kita kata pocik kalau begitu ambil buat keluar pergi cari di Kelantan Terengganu pula nak bagi anak hafal Quran. Tak boleh sampai ke sudah. Pasal apa tuan-tuan? Ni Tuhan beritahu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Itu kerja kami. Nak himpun Quran bubuh dalam dada dia 30 juzuk. Nak jadikan dia satu orang yang boleh membaca Quran dengan baik, itu kerja kami. Punya nak. Tuhan tak mau nak bagi. Tak boleh. Budak ni jenis nakal ke? Budak ni jenis tak ada disiplin ke? Tak. Bagus. Budak tertib, sopan, hormat orang semua cantik. Tak boleh. Bukan Tuhan bagi ke semua orang hafal Quran ni. Antuk usah gopoh macam mana, antuk usah macam mana. Tuhan dia nak bagi, dia bagi. Dia tak mau bagi, tak boleh. Kita dah tengok anak kita memang tak boleh. Kita kata abang tak kau apa? Dia kata 5. 5 pun Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal ayah juih hama pun tak boleh nak apa lagi. Ang lebih baik pada ayah. Jom balik. Kita pergi tengok alim pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata dekat Nabi, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami baca ayat ni sampai habis, baru ikut bacaan kami. Ni Nabi Muhammad sendiri Allah suruh macam tu. Jibril baca sampai habis, fattabi' Qur'ana. Baru ikut bacaan itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian kerja kami untuk nak memberi penerangan dan fahaman terhadap ayat Quran itu. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Tuhan kata jangan begitu. Pasal apa? Pasal manusia kok mana pun dia suka al-ajilah. Dia suka cepat. Baru duk main masjid, mengaji baru dalam 2 tahun. Main duk bawa kitab, main duk dengar guru mengajar. Tengok-tengok naik poster, dia pun jadi ustaz juga. Ceramah juga dah. Baru duk ikut kuliah mengaji di masjid. 2 tahun. Tengok-tengok ustaz juga dia pun. Ceramah pang. Cepat sungguh dia jadi ustaz. Orang lain pergi mengaji daripada kelas ibtidai, duk mengapai segala matan jurumiyah, nak reti tentang Arab, bahasa Arab dengan apa masuk sampai ke universiti dan sebagainya. Tak lulus kena daur sani, kena daur salis, kena apa pusingan 2, pusingan 3 punya Faizah. Nak dapat tu title ustaz tu. Dia 2 tahun aja duk main mengaji masjid. Ustaz dah ceramah berdebum dengar. Jangan begitu. Tuhan kata. Pasal apa? Manusia bal tuhibbunal ajilah. Manusia ni jenis tu dah. Dia nak cepat. Orang lain lambat, dia kata hang benar. Dia kata aku jenis cerdik. 2 tahun ya mengaji masjid. Aku dah boleh bagi ceramah dekat orang. Dia kata. Tuhan kata jangan begitu. Pasal apa? Dia ada step dia. Dia ada tangga pengajian dia. Dia tak boleh express macam tu. Itu salah. Tajuk yang kita nak baca ni, dia kata apa? Cerita fit ta'anni wal ijlah. Cerita slow and steady dan juga cerita gopoh-gapoh. Kerana gopoh-gapoh itu selalunya tersalah. Itu dia Syekh Idris Al-Marbawi. Tuan-tuan, dia tulis kitab ni berapa puluh tahun. Pernah tergendala sampai 7 tahun kerana perang dunia. Sampai jilid 15, Bahrul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi tulis sampai jilid 15, perang dunia. Berhenti. 7 tahun lepas tu baru sambung balik jilid 16. Alim ni tidak ada banding sampai hari ni. Tidak ada banding alim Syekh Idris Al-Marbawi ni. Dengan kamus dia buat, dengan kitab yang kita duk tahu Bahrul Mazi saja. Tuan-tuan, berapa banyak kitab yang orang tua ni tulis. Dicetak di Beirut tu. Yang ada sampai ke Malaysia, yang tak sampai tak tahu pergi ke mana ada. Tapi daripada catatan dia bagi tahu berapa tajuk kitab yang dia dah tulis. Nak boleh ketulis ni satu hadis dengan syarah dia ni. Dia mengaji dekat guru dia di Al-Azhar yang mengajar. Dia mengaji ni khatam 2 kali. Baru start tulis. Itu disiplin ilmu.
Tidak ada cara ekspres untuk menguasai ilmu. Kalau kita ekspres, bermakna ada something wrong somewhere. Bila kita pergi bercakap, kita bohong orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata apa? Jikalau tidak terjatuh dalam salah sekalipun, hampir salah. Dia kata. Dengar bercakap okey, dengar ayat Quran dengan hadis semua masuk. Macam tak salah. Ada salah dia. Kata Syekh Idris Al-Marbawi. Dan selalu mau menyimpang kepada tersalah. Syekh Idris Al-Marbawi kata apa? Bila nak cepat ni, dia lebih banyak kepada nak buat salah. Bersalahan, dia kata satu orang yang berlambat-lambat, slow and steady, cermat, selalunya selamat dan sempurna. Berbeza dengan orang yang okey, yang steady ni, mesti cantik kerja dia. Itulah sebab dipuji oleh syarak sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi SAW, umpama yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abdullah bin Sarjis Al-Muzani radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kelakuan dan perbuatan yang elok dan berlambat-lambat di dalam nak buat satu-satu kerja itu dan cermat itu adalah satu juzuk daripada 24 juzuk daripada perangai Nabi. Dia kata Nabi jenis macam tu. Dia slow and steady. Dia buat satu-satu kerja dia kemai. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan katanya lagi bermula hadis itu hasan lagi gharib. Perjalanan yang elok dan kelakuan elok itu bagaimana? Kata dia telah tersebut dalam hadis tadi akan perjalanan yang elok. Itu adalah satu tabiat daripada tabiat Nabi. Dia kata. Buat kerja elok itu tabiat Nabi. Maka tabiat Nabi SAW yang elok itu ialah berperangai dan ada berjalan di dalam pergaulan manusia dan berlaku di dalam hal ahwal kehidupan dunia dengan elok dan dengan maneh sekaliannya. Bila kita buat satu-satu benda tu teliti, dia jadi maneh. Dia jadi cantik. Dia jadi kurang. Kita meminimumkan kesilapan. Itu bagus dia. Iaitu memperbuat barang yang terpuji dan menjauhkan barang yang dikeji. Diperbuat dengan lambat laun dan tidak gopoh. Apabila telah dimulai buat sesuatu kerja, kemudian terus disempurnakan dengan elok. Itu yang kata at-ta'anni. Bila kita start buat satu benda, kita akan buat sampai siap. Itu cara buat kerja. Itu disiplin nama dia. Orang Melayu kata apa? Genggam bara api biar sampai jadi abu. Itu cerita dia. Kita kata kita nak buat yang tu, sampai siap kita buat. Jangan orang kenal kita ni jenis syekh halfway, dia panggil. Buat apa pun sekerak jalan. Buat apa pun sekerak jalan. Tak ada satu benda yang dia buat siap sampai habis. Tak mahu lagu tu. Ini tajuk yang dikatakan at-ta'anni. Kita buat kerja ni biar slow and steady. Tapi dia kata apa? Biarlah kerja itu sempurna dengan elok sehingga ke akhirnya. Mau macam tu. Demikianlah jua perangai yang tersebut itu dan perjalanan bagi orang-orang yang salihin. Begitu keadaannya. Dia kata masalah berlambat-lambat dan tidak gopoh-gapoh itu yang disuruh oleh syarak kita. Masih cerita bola lepas lagi. Nak habaq kata orang Islam ni jangan gopoh. Maka melengkapi berlambat-lambatan pada sesuatu yang difikirkan ataupun sesuatu yang diamalkan. Maka makna berlambat-lambatan itu yakni dikerjakan sesuatu dengan tidak gopoh. Bahkan sempurnakan sesuatu itu dengan tekun satu kemudian daripada satu. Dan tidak berhenti dan meninggalkan langsung. Yang maksud kata tak gopoh tu apa dia? Buat kerja cermat satu-satu dan jangan kerja separuh jalan. Itu maksud dia. Orang Islam ini kalau nak buat kerja kena sistematik. Kena teratur. Nak baca kitab ni pun dia kena teratur. Dia tak boleh main-main buka. Kita sampai muka surat apa itu, tu karut. Mana hang tak bersedia. Hang tak ada sistem. Kita guru, kita nak main, kita ni tak boleh tanya. Tanggal kita berhenti tang mana tu itu? 10 kah? 10 kah? Bukan baca dah kah? Yang tu saja 5 minit. Bukan 15 kah saya tanda di sini 15. Dia duduk merepek macam tu. Itu tidak sistematik. Orang Islam tak mau macam tu. Orang Islam ni kena steady. Kita jadi khatib nak baca khutbah. Teks khutbah tu baca dulu sebelum naik atas tu. Sebelum naik atas tu pagi tu kena baca dulu. Sekali tak cukup, 2 kali baca. Faham dulu apa benda kita nak baca. Tang mana nak berhenti. Tang mana yang rasa panjang meleret. Potong buang.
Kena dulu. Bila kita naik atas itu, steady. Naik atas itu, duduk perbetul, tak ambil mata ni, duduk tengok ni. Tengok lagu duduk buat sengit dagu lagu duduk. Kacau tuan-tuan. Meruak ni dalam perut kita ni, awak dia ni, hang tak baca dulu. Berdosa orang tak pasal je. Hang punya pasal. Ini tajuk yang kita nak baca malam ni. Ini tajuk dia ni. Dia jangan duk baca kata buat dia slow-slow aja. Dia nak habaq kata orang Islam kerja kena sistematik. Kita ni kena jadi satu orang yang well prepared. Ready. Saya pernah duduk di bawah satu pengetua. Masa saya duduk mengajar sekolah dulu. Dia start meeting, dia kata, tuan-tuan dan perempuan, mesyuarat kita hari ni insya-Allah mengambil masa 1 jam suku. Wow. Tuan-tuan, on the dot 1 jam suku habis. Minit mesyuarat dia, agenda, perkara berbangkit apa semua. 1 jam suku habis. Selesai apa yang ada dalam agenda. Excellent. Dia manage masa dia, dia urus masa dia daripada mula mesyuarat tu sampai habis. Tiap-tiap satu agenda dia, dia dah bubuh dah allocation masa, peruntukan masa. Hak ni berapa minit, hak ni berapa minit. 1 jam suku, habis. Mesyuarat start pukul 1, pukul 4 tak habis lagi. Cikgu-cikgu zorong tak semayang lagi. Duk bincang ni pasal apa? Pasal hari mesyuarat PIBG, karipap nak pakai inti apa? Duk bincang ni, karipap ni nak pakai inti nyok ke, inti ubi ke? Nak masuk udang kering ke, udang hidup ke? Dia satu orang ketua jabatan nak pergi bincang inti karipap. Ini yang tajuk kita duk baca ni. Hang tak smart. Bukan marah kat siapa-siapa. Cuma nak habaq kata leceh kita ni. Bila kita tak ready ni leceh. Itu sebab kita buat kerja tak berjaya. Kita buat apa pun tak sampai ke ujung. Kita buat apa pun tak ada orang appreciate. Tak ada orang hargai kita. Pasal apa? Pasal kita tak menghargai apa yang ada kat kita. So dia kata apa? Jangan buat kerja separuh jalan, tinggal langsung. Melainkan apabila sempurna dan sudah selesai, baru berhenti kerja tu. Kita boleh hand over tugas kita dekat orang dalam keadaan semua selesai. Kita bagi file kita tu, orang tu terima, orang tu kira tabik kat kita. Walaupun kita dah naik kereta balik dah, dia duduk berdiri tabik lagi. Dia kata, kemah aku tak pernah ambil alih tugas macam ni. Kemah kerja kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana dengan gopoh, jadi merosakkan dan jadi memberi gendala. Apabila kita buat kerja gopoh, kita buat kerja take for granted. Kita buat kerja sambil lewa. Akhirnya tak ke mana pun kerja kita. Kita dicemuh oleh semua orang yang kenal kita. Sebagaimana yang maklum pada sekalian orang, gopoh itu tiada kebajikan padanya. Dia kata, buat kerja gopoh, buat kerja tak tersusun ni, tak ada kebaikan. Melainkan duk kena peleceh dengan orang aja kita ni.